Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama dengan saya, Dr. Raja Ibrahim, dan ini merupakan siri video yang keempat. Untuk video kali ini, saya akan bercakap mengenai cara untuk mengambil tekanan darah di rumah. Memeriksa tekanan darah merupakan salah satu elemen yang penting dalam penjagaan kendiri. Bagi seseorang yang disahkan mempunyai penyakit tekanan darah tinggi, amatlah penting bagi seseorang itu untuk memantau bacaan tekanan darah ketika berada di rumah, bukan sahaja sewaktu berjumpa dengan doktor. Jadi, bagaimana kita hendak memeriksa tekanan darah di rumah? Untuk video kali ini, saya akan kongsikan tips dan langkah-langkah yang betul yang anda boleh gunakan untuk memeriksa tekanan darah anda ketika berada di rumah. Untuk memeriksa tekanan darah anda di rumah, anda haruslah mempunyai alat yang dipanggil sebagai sphygmomanometer ataupun anda boleh panggil sebagai alat mengukur tekanan darah. Terdapat dua jenis alat ini iaitu automatik dan juga manual. Untuk penggunaan di rumah, amatlah saya galakkan kepada anda semua menggunakan yang automatik kerana ianya adalah lebih mudah dan lebih ringkas berbanding dengan manual dan senang untuk anda gunakan ketika berada di rumah nanti. Setelah anda mempunyai alat ini, amatlah penting untuk anda mengenali alat ini. Ini adalah kerana alat ini terdiri dari beberapa komponen yang anda harus tahu bagaimana dan fungsi alat-alat tersebut. Sila pastikan komponen ini berfungsi dengan baik dan pastikan anda menggunakan cuff yang sesuai mengikut badan anda. Jangan gunakan cuff yang terlampau besar dan jangan gunakan cuff yang terlampau kecil. Ini adalah kerana penggunaan cuff yang tidak sesuai dengan badan boleh menyebabkan bacaan tekanan darah anda menjadi tidak tepat. Pada skrin alatan anda akan terpancar dua jenis bacaan. Yang di atas kita boleh panggil dia sebagai systolic dan juga bacaan di bawah kita boleh dipanggil dia sebagai diastolik. Secara amnya, tekanan darah yang terkawal di rumah apabila anda mempunyai bacaan sistolik yang rendah daripada 135 mm merkuri dan bacaan diastolik rendah daripada 85 mm merkuri. Walau bagaimanapun, sasaran tekanan darah seseorang itu bergantung kepada latar belakang pesakit tersebut dan sasaran tekanan darah antara individu dan individu lain tidak sama. Sila rujuk sasaran tekanan darah anda bersama doktor yang merawat anda. Berikut merupakan panduan sebelum, ketika dan selepas mengambil tekanan darah di rumah. Yang pertama, elakkan dari merokok, makan, minum minuman berkafein dan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sebelum mengambil bacaan tekanan darah. Yang kedua, duduk selama sekurang-kurangnya 1 minit di dalam bilik atau persekitaran yang tenang berserta belakang dan lengan anda disokong oleh sesuatu. Yang ketiga, duduk dengan kaki tidak bersilang, tidak bercakap dan santai. Yang keempat, guna cuff yang betul pada lengan tangan dan pastikan tangan anda berada pada paras jantung. Dan yang kelima, jangan bercakap semasa tekanan darah sedang diukur. Berikut merupakan contoh keadaan atau posisi yang sesuai untuk mengambil bacaan tekanan darah. Dua bacaan perlu diambil pada setiap kali melakukan ukuran tekanan darah sekurang-kurangnya perbezaan 1 minit. Bacaan tekanan darah ini perlu dipuratakan. Contohnya, bacaan tekanan darah pertama 130/70 mm merkuri. Bacaan kedua selepas 1 minit 136/80 mm merkuri. Purata kedua-dua bacaan ini adalah 133/75 mm merkuri. Setelah anda mengukur bacaan tekanan darah anda, haruslah anda merekod bacaan tekanan darah anda di dalam buku catatan seperti buku yang terdapat di klinik kita iaitu buku pengawasan kendiri. Saya sarankan kepada anda semua agar mengambil tekanan darah minimum 3 hari selama seminggu. Bacaan tekanan darah yang diambil haruslah diambil pada waktu yang sama iaitu pada waktu pagi sebelum makan ubat dan juga pada waktu petang sebelum makan malam. Sekiranya tekanan darah anda melebihi 180/110 mm merkuri, saya sarankan
supaya anda pergi ke klinik atau ke Jabatan Kecemasan untuk anda melakukan pemeriksaan. Sekiranya tekanan darah anda tidak terkawal, anda akan mengalami beberapa simptom seperti sakit kepala, pening, bahan lesu, muntah, rasa loya, penglihatan kabur atau lemah separuh badan, dan juga anda boleh mengalami sakit dada. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda demikian, hendaklah berjumpa dengan doktor dengan kadar yang segera untuk mendapatkan rawatan. Diharapkan dengan penerangan yang telah saya berikan tadi, ianya dapat membantu anda semua untuk mengambil tekanan darah yang betul di rumah. Walaupun banyak langkah-langkahnya, saya yakin anda semua boleh lakukan. Alah bisa, tegal biasa. Sekian saja untuk kali ini. Saya harap kita akan berjumpa lagi di siri video yang akan datang. Sekian, terima kasih.